Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal bin Majais bernombor metrik C18A0171. Hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang kajian saya yang bertajuk Kajian Reka Bentuk Meja Tulis terhadap Persepsi Mahasiswa. Struktur laporan yang akan saya membentangkan ialah bermula dengan pendahuluan, kajian literature, metodologi kajian, analisis dan dapatan kajian serta kesimpulan. Yang pertama ialah latar belakang kajian. Kajian saya berfokus kepada reka bentuk meja tulis terhadap persepsi mahasiswa di Pangsapuri Sri Dahlia Kajang Selangor. Hal ini kerana kediaman bertingkat atau menegak seperti Pangsapuri hanya menyediakan keluasan yang kecil dan juga terhad. Secara tidak langsung, ini akan memberikan kesan ketidakselesaan kepada mahasiswa dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Isu bagi kajian ini ialah masalah pembelajaran atas talian. Bagi penyataan masalah, rekaan meja tulis sedia ada pada masa kini jelas menunjukkan reka bentuk dan gaya yang lebih moden dan ringkas. Tetapi, kebanyakan meja tulis tersebut hanya berfokuskan kepada nilai estetik luaran sahaja tanpa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, terutamanya yang tinggal di rumah jenis Pangsapuri. Persoalan kajian bagi kajian ini ialah apakah kriteria reka bentuk yang sesuai untuk membangunkan meja belajar berdasarkan persepsi mahasiswa? Seterusnya, apakah reka bentuk yang paling sesuai dalam membangunkan reka bentuk meja belajar yang ergonomik? Selain itu, adakah reka bentuk meja belajar yang ergonomik mampu memastikan keselesaan mahasiswa? Di samping itu, bagi objektif kajian pula ialah untuk mengenal pasti kriteria reka bentuk yang sesuai untuk membangunkan meja belajar berdasarkan persepsi mahasiswa. Seterusnya, bagi menganalisis reka bentuk yang paling sesuai dalam membangunkan meja belajar yang ergonomik. Selain itu, untuk mencadangkan reka bentuk meja belajar yang ergonomik kepada mahasiswa. Seterusnya ialah kajian literature. Manakala di bahagian struktur dan bahan, menurut John F. Pyle, bahan atau material terbahagi kepada kayu, logam, batu, kaca, plastik dan tekstil. Namun, perabot-perabot khususnya seperti meja tulis atau meja belajar didapati dengan dua bahan utama iaitu bahan organik seperti kayu atau serat kayu dan bahan bukan organik seperti logam, plastik dan kaca. Di samping itu, reka bentuk memainkan peranan yang penting dalam mengekang masalah postur badan yang salah. Sebagai contoh, posisi jarak pandang antara mata dan juga objek menjadi terlalu dekat dan tidak baik untuk kesihatan mata. Hal ini juga bagi mengelakkan dari terjadinya penyakit akibat kesalahan postur belajar yang dikenali sebagai cumulative trauma disorder yang berpunca daripada aktiviti yang salah dilakukan secara berulang kali. Selain itu, di bahagian ergonomik, terdapat beberapa ciri ergonomik yang akan membantu pelajar dalam mendapatkan keselesaan ketika menggunakan meja belajar. Antara ciri-ciri tersebut ialah seperti mudah alih, mudah untuk dikendalikan, selesa dan ergonomik. Manakala di bahagian metodologi kajian terbahagi kepada dua iaitu pemerhatian dan juga soal selidik. Kajian ini berbentuk kuantitatif. Bagi kaedah pemerhatian, pengkaji telah pergi ke Taman Sepakat Indah 2, Pangsapuri Sri Dahlia untuk menjalankan pemerhatian terhadap ruangan belajar di Pangsapuri tersebut. Manakala bagi kaedah soal selidik, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik melalui perisian Google Form kepada penduduk-penduduk atau mahasiswa yang berada di Pangsapuri Sri Dahlia Kajang Selangor. Berikut merupakan soalan yang telah diberi kepada responden tersebut. Terdapat 6 soalan yang telah diberikan kepada mereka. Seterusnya ialah bahagian analisis dan dapatan kajian. Menerusi kaedah pemerhatian, pengkaji dapat berada di dalam situasi dengan lebih jelas dan teratur iaitu di Pangsapuri Sri Dahlia Kajang Selangor. Kaedah ini juga bagi memastikan lokasi yang dikaji betul-betul menepati faktor yang dikehendaki pengkaji bagi mencapai objektif kajian. Manakala bagi analisis data iaitu soal selidik, pengkaji telah membahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A terdiri daripada maklumat demografi responden yang terdiri daripada jantina, umur dan juga pekerjaan.
Manakala berikut merupakan bahagian B, iaitu soalan-soalan yang berkaitan dengan kajian telah diberikan kepada responden. Selain itu, bahagian dapatan kajian hasil reka bentuk. Berikut merupakan perkembangan reka bentuk yang telah dilakukan oleh pengkaji berkenaan dengan meja belajar. Seterusnya ialah lukisan teknikal yang terbagi kepada 3 sudut pandang, iaitu pandangan hadapan, pandangan atas dan juga pandangan sisi. Berikut merupakan perkembangan produk, iaitu bermula daripada lakaran idea sehingga lakaran akhir yang telah dimasukkan ke dalam perisian Rhino dan Keyshot. Berikut merupakan cara penggunaan bagi produk reka bentuk meja belajar. Yang terakhir, berikut merupakan produk prototipe yang telah dibuat oleh pengkaji bagi melaksanakan kajian ini. Sebagai kesimpulan, kajian ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan pada awal kajian. Kajian ini akan membantu mahasiswa yang tinggal di rumah jenis Pasir Puri untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan selesa.